Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar Sains Tingkatan 1. Tahun ni kita nak mulakan langkah mengenali sains dan minat pada sains. Kita mulakan dengan bab yang pertama iaitu tema 1 tentang kaedah saintifik. Okey, dalam tema 1 ni kita akan pelajari bagaimana ingin melakukan penyiasatan saintifik. Dan apa itu penyiasatan saintifik? Okay? Dan adakah sains sebahagian daripada kehidupan kita? Okay? Bahagian kehidupan kita yang mana yang melibatkan aktiviti seharian dengan sains? Kita juga ingin mempelajari apakah maksud sains yang sebenarnya dari segi definisi. Dan penting ke bidang sains ni dalam kehidupan seharian kita sebenarnya? Okay, dalam bidang sains ini, adakah wujudnya kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan bidang sains? Jadi, kita nak kaji juga apakah subjek yang perlu kita pelajari bagi menceburi bidang sains yang kita minati. Okay, seterusnya, kita lihat dulu apakah maksud sains sebelum kita pergi jauh lagi. Okay. Sains berasal daripada perkataan Latin, scientia, yang bermaksud pengetahuan fenomena alam semula jadi. Dalam Quran ada disebutkan tentang fenomena alam semula jadi. Dan Allah perintahkan kita untuk mengkaji. Lihatlah kejadian langit dan bumi. Bagaimana ia diciptakan. Kerana di situ ada tanda-tanda manusia yang mahu menggunakan akal. Sebenarnya, sebagai seorang Muslim, kita belajar sains bukan kerana mesti kena belajar. Tetapi ini adalah perintah Allah. Di situ kita dapat meneliti ciptaan pencipta kita dan di situ kita boleh mengenali Allah yang maha berkuasa untuk menciptakan apa saja. Okey. Dan dalam topik ini juga, selain kita dapat mengenali sains itu apa, kita juga akan mempelajari beberapa kata kunci dalam topik ini. Apa itu fenomena alam semula jadi? Apa itu fenomena alam yang tidak semula jadi? Ralat sistemik itu apa? Pemerhatian itu apa? Kerjaya sains itu apa? Sasaran air itu apa? Inilah kata-kata kunci yang kita perlu kenal definisinya. Okay? Seterusnya, kita nak lihat akhir sekali kita akan dapat mengenali dan dapat memperoleh objektif yang kita telah gariskan tadi. Akhirnya dalam bidang sains ni, dapatkah manusia itu membentuk inovasi dan teknologi yang baru daripada pengetahuan sains yang diperolehi. Objektif yang pertama adalah fenomena semula jadi ke tak semula jadi. Fenomena semula jadi adalah fenomena yang berlaku secara semula jadi. Seperti petir, pelangi, embun, senja. Inilah fenomena semula jadi. Fenomena yang tidak semula jadi ia dilakukan dengan asbab adanya pembuatnya, bukan terjadi secara semula jadi seperti buat kereta, buat basikal. Okey. Jadi, untuk memahami faktor dan cara fenomena semua ni berlaku, kajian sains perlu dijalankan. Macam mana embun ni boleh terjadi? Kenapa langit berwarna merah sewaktu senja? Kenapa adanya berlaku pelangi? Itulah pemikiran sains. Jadi, sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen. Selepas kita perhatikan kejadian ni, kita ada disiplin susun dalam bentuk eksperimen yang sistematik. Dua keyword di sini adalah pemerhatian terhadap fenomena, dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Jadi kita nak kaji macam mana petir ni terjadi, macam mana pelangi terjadi. Kita tak boleh cakap begitu saja, tapi dia ada disiplin, ada cara dia, ada susunan dia. Okey, jom kita lihat lagi aktiviti-aktiviti sains dalam kehidupan kita. Tengok laptop ni aktiviti sains ke?
menggunakan gadget ni aktiviti sains ke? Okay. Ya, itu adalah aktiviti sains. Okey. Apakah kepentingan sains dalam kehidupan kita? Tengok lihat di sini bangunan yang tinggi. Ya, kerana adanya engineer-engineer, adanya pakar yang kaji tentang tanah, ada pakar yang kaji tentang bahan binaan. Itu semua adalah sains yang menyumbang kepada pembinaan bangunan pencakar langit. Akhir zaman akan banyak bangunan pencakar langit. Kenalah fikir-fikir juga ya. Okey, kemudian penciptaan satelit menyebabkan komunikasi yang menjadi lebih cepat dan efektif. Ini adalah antara cabang-cabang sains yang mana menyebabkan kita boleh communicate. Boleh call atuk, boleh call nenek, boleh call pakcik, makcik, semula ya. Contoh, kaedah hidroponik boleh tanam tumbuhan-tumbuhan dalam rumah. Meningkatkan hasil tanaman, rancun serangga dan juga penemuan ubat dalam bidang perubatan. Kita jumpa alam semula jadi ni ada ubat-ubat yang Allah jadikan untuk kita guna. Jadi bidang sains sebenarnya untuk pengetahuan semua ada 6 bidang yang utama. Fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Secara amnya, fizik adalah kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Biologi, kajian tentang benda hidup. Kimia, kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku. Geologi adalah batuan, tanah, mineral. Astronomi tentang alam semesta. Manakala meteorologi lebih pada perubahan cuaca dan kimia. Inilah bidang sains yang ada. Minat tak ada kat dalam salah satu bidang ni? Okey. Bidang-bidang ini mewujudkan kerjaya. Jurutera. Fizik, kimia, nak jadi doktor. Okey. Kerjaya dalam bidang sains, fizik, astronomi, oceanografi, guru, ahli meteorologi. Tapi guru semua ada. Guru fizik, guru bio, guru kimia, guru geologi. Semua guru ada kan? Okey, so jadi lihat apakah kejaya-kejaya yang ada dalam sains. Tapi sebenarnya kita perlu ubah ya. Untuk menjadi seorang ahli astronomi, doktor ke, ahli ke, siapa-siapa pun dalam bidang sains ni mestilah agama jangan tinggal. Kerana apa? Dalam Al-Quran ada banyak cerita pasal sains. Jadi jadilah ahli astronomi yang beriman, jadilah doktor yang beriman, jadilah ahli farmasi yang beriman. Yang boleh menceritakan tentang keajaiban alam ni berpandukan Al-Quran dan sunnahnya. Okey, itulah ya. Kita beza. Jurutera, dia bina masjid, dia bina rumah, dia tak bina kelab-kelab yang tak sepatutnya dibina. Doktor, dia akan menjalankan tugasnya, tak buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ahli farmasi, dia tak jual ubat dadah yang tinggi dan sebagainya. Ahli geologi, dia kaji dan bukannya meruntuhkan atau merosakkan alam. Okey, jadi bezanya bidang kerjaya ni. Okey, apa itu inovasi teknologi? Bila kita dah pandai dalam semua bidang, Allah ciptakan manusia ini, Allah berikan ilham supaya kita boleh menghasilkan satu perkara yang baru. Okey, sebenarnya kita ni tak dicipta apa-apa pun. Kita ni manusia sebenarnya hanya jumpa apa yang Allah ciptakan ini dan kita gabungkan semua elemen-elemen ini jadi satu perkara yang baru. Yang maha pencipta hanya Allah saja. Jadi contoh yang cipta telefon ni. Jumpa besi, jumpa chip, jumpa ni jumpa. Jadi kita gabungkan elemen-elemen yang Allah dah ciptakan ini menjadi satu perkara yang baru. Itu bezanya ya, kita nak jadi saintis Muslim. Kan? Okey, dalam bidang sains ada anugerah-anugerah bagi mereka yang menemui penemuan-penemuan. Okey, hadiah Nobel diberikan kepada ahli sains yang cemerlang. Okey, so kamu boleh scan QR, bukannya scan MySejahtera saja, scan buku teks pun boleh. Okey.
Jadi inilah dia sains, bidang sains tu tadi. Okey. Jadi kembali kita pada topik yang kedua, iaitu makmal sains anda untuk episod video yang lain. Terima kasih kerana sudi.